Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada hari ini bersama dengan riders kita, terutama sekali daripada P-Hailing yang mereka mempunyai masalah sedikit apabila Grab, iaitu platform utama, telah mencadangkan atau telah pun memulakan satu inisiatif baru yang mereka rasa ininya tidak berpuas hati. Kerana satunya pendapatan yang kekurangan, yang keduanya yang keduanya banyak sebenarnya disadvantage kepada riders. Mereka ni adalah sebahagian besar dan mereka ni adalah mereka yang menghantar makanan menaiki motor. Jadi ada 10 perkara yang saya sendiri telah baca dan yang mereka nak serahkan kepada Timbalan Perdana Menteri, iaitu Presiden AMNO melalui Datuk Ashraf, dan insyaAllah kita akan bentangkan perkara ini dalam MKT. So dari awal lagi sebenarnya Yang Berhormat Perdana Menteri sangat konsisten untuk kita membela P-Hailing, walaupun ia ini merupakan kerajaan gig ekonomi ataupun pekerjaan pilihan, tetapi kita kena faham bahawa sebahagian besar daripada mereka adalah yang sememangnya bergantung harap kepada pekerjaan ini, dan ianya menjadi lebih penting lagi selepas ketika COVID dan selepas COVID, apabila ramai banyak syarikat dan sebagainya terpaksa tutup dan mereka tidak ada pilihan lain selain daripada mereka memberikan perkhidmatan kepada P-Hailing. Jadi perkara yang terbaru berlaku apabila salah satu daripada platform utama mereka telah pun membuat beberapa inisiatif yang sememangnya tidak dipersetujui, dan sebab itulah kita berharap supaya mesti ada satu badan pengawal. Walaupun ada mereka yang menyatakan bahawa ini merupakan pilihan, is a market driven, tapi sebenarnya walaupun market driven, dia mesti ada sedikit sebanyak pengawalan ataupun penguatkuasaan kawaslia, supaya tidak ada manipulasi daripada mana-mana pihak. Kita nak supaya semua pihak ini dapat keadilan ataupun dapat mencari makan dalam keadaan yang sempurna. Saya terima bagi pihak Majlis Kerja Tertinggi. InsyaAllah perkara ini akan kita bentangkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi dalam keputusan yang Apa harapan selepas menyerahkan memorandum? Okey, pertama besar harapan sebenarnya rakan-rakan penghantar GrabFood Malaysia dekat luar sana, isu penurunan kadar asas mereka dapat dikembalikan semula. Yang mana sebelum ini untuk Lembah Kelang kadar asas upah bagi perkhidmatan pengambilan dan penghantaran barangan dan makanan adalah 2 kilometer pertama RM5. Tetapi bila mana pihak syarikat penyedia telah menurunkan kadar asas itu kepada RM4, itu yang menjadi ketidakpuashatian kepada rakan-rakan penghantar GrabFood Malaysia, yang di mana bila mana syarikat telah menggantikan ataupun menukar skim mereka kepada skim insentif dan bonus mingguan. Okay. Jadi sebenarnya rakan-rakan penghantar P-Hailing GrabFood Malaysia ni dia dah tak percaya lagi dengan apa jua insentif dan bonus yang akan diberikan oleh pihak syarikat penyedia, kerana bagi mereka insentif dan bonus tambahan tersebut hanyalah sekadar gula-gula yang kalau kita lihat pada sebelum-sebelum ini akhirnya dia akan dipotong dan tidak mustahil akan dimansuhkan. Jadi apa yang rakan-rakan penghantar P-Hailing GrabFood Malaysia nak sekarang ni, kadar asas lama untuk Lembah Kelang, yang ini 2 km pertama RM5 dikembalikan semula. Bagi luar Lembah Kelang 2 km pertama RM4.50, dan ada beberapa tuntutan lain yang kita nyatakan juga di dalam kita punya memorandum. Skim ni berapa lama dah digunakan? Dia sebagi
start bermula 16 hari bulan. Hari Selasa. 16 hari bulan Selasa Januari. Tetapi rakan-rakan penghantar ni tidak mendapat notis awal daripada pihak syarikat penyedia. Yang mereka ada yang dapat 10 jam sebelum daripada skim tersebut bermula, ada yang dapat 12 jam. Tapi tidak orang kata masa tu terlalu singkat bagi mereka. Dan bila mereka dapat notifikasi tersebut, mereka agak terkejut lah. Itu yang mereka agak kecewa dengan syarikat penyedia. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, pada hari Jumaat lepas pun ada dianjurkan satu protes di Grab Malaysia, yang di mana protes itu dianjurkan sendiri oleh rider Grab Food Malaysia sebenarnya. Jadi kami di Peringkat Persatuan Penghantar Pilihan Malaysia hadir untuk memberi sokongan kepada mereka supaya kadar asas itu dapat dikembalikan semula. Okey, terima kasih. Selain daripada yang kadar RM4, apa lagi kebutuhan? Yang penting pertama kadar asas, kadar asas. Yang kedua melibatkan pick up bonus, Yang ketiga melibatkan penambahbaikan pembatalan pesanan secara tunai. And then kita ada juga minta bahawa sekiranya betul kita netizen masyarakat di luar sana menyatakan bahawa ekonomi gig e-hailing ini adalah satu pekerjaan bebas dan fleksibel dan dia bergantung kepada demand and supply. Jadi bagi saya, jika benar dia demand and supply dan sekarang ini rider lebih daripada pesanan, kenapa pihak syarikat masih lagi membuka pendaftaran baru untuk rakan-rakan penghantar GrabFood Malaysia? Sepatutnya kalau betul demand tu dengan supply tu tidak setara, kenapa tidak tutup pendaftaran baru, kan? Dan begitu juga bila mana ada juga masih lagi ada Grab Car Food yang mengambil pesanan. Bila Grab Car Food ni mengambil pesanan, dia harga charge perkhidmatan untuk penghantaran tu tinggi berbanding daripada Grab Food Ride. Jadi kenapa pula di Grab Car Food boleh tinggi tetapi rakan-rakan penghantar kita yang Grab Food Ride ni jadi rendah? Jadi itu yang mereka rasa kecewa sangatlah. Jadi kita harap pihak syarikat dapat bantu untuk menyelesaikan juga masalah ni lah. So kita Selain daripada itu, ada tak mendesak kerajaan supaya mempercepatkan badan pengawal supaya penyedia tidak melampau? Okey, sedia maklum Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ada mengeluarkan kenyataan untuk cadangan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia atas cutusan idea daripada Datuk Seri Syarkar Samsudin. Kita peringkat persatuan pun kita amat bersetuju untuk ditubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ni bagi pihak kerajaan mengawal keseluruhan ekosistem ekonomi gig termasuk sektor gig ekonomi e-hailing ini. Kita pun dah turun sebenarnya di akar umbi kita jelaskan mengapa penubuhan Suruhanjaya Ekonomi gig ini penting, dan alhamdulillah akar umbi yang kita nampak mereka pun bersetuju dan berharap akhirnya cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi gig Malaysia ini direalisasikan. InsyaAllah. Cara ini boleh mengatasi masalah skim yang tak menentu ni. InsyaAllah, sebab kita pun tahu sektor ekonomi ini ia melibatkan pertindihan bidang kuasa di antara kementerian dan agensi. Jadi insyaAllah saya rasa Suruhanjaya ini adalah yang terbaik bagi menyelesaikan apa jua isu dan permasalahan yang ada pada ketika ini, terutamanya melibatkan kebajikan rakan-rakan penghantar e-hailing. InsyaAllah.